Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Silakan masuk. Waalaikumsalam buat semua tuan-tuan puan-puan. Okey, alhamdulillah. Kak Haliza, Kak Wati Tahir. Selamat pagi. Kak Fazilah, Kak Zawiyah Dolah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ibu. Kak Hamidah dan semua. Silakan masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan buat semua, insya-Allah. Sebelum kita nak slot untuk bengkel cantik bacaan solat pada pagi ini, insya-Allah, jom sama-sama kita lipatkan gandakan pahala kita. Sama-sama kita zikir, insya-Allah. Kak Aidawati, Kak Mawasari. Okey, pagi ni kita slot untuk slot indahnya iaitu slot bengkel cantik bacaan dan praktikal solat, insya-Allah, ya. Boleh semua? Alhamdulillah. Jom sama-sama. Boleh share kan? InsyaAllah. Waalaikumsalam Kak Rohaniza, Kak Rokia, Kak Sabariah dan semua, insyaAllah. Okey, alhamdulillah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Okey, waalaikumsalam Kak Mawasari, Kak Asma, Rokia, Rohanizah Yusuf. Alhamdulillah. Kak Wati Tahir, masya-Allah. Kak Saliza Ina Nurin, Kak Imah Yaakob, Nur Hayati, Haliza, Kak Rani Idris, Muhammad Danish. Tak laki ke ganti dengan Ustaz Ilyas? Tak, Ustaz Ilyas ada kejap lagi pukul 10. Ini pagi ni slot untuk
kita punya slot cantik bacaan solat dan praktikal. Boleh? Kita cuba masuk, kita ulang kaji sikit apa tentang solat. Ustaz dah sarapan ke? Alhamdulillah. Jemput minum semua. Okey. Kak Sauda, Kak Muliza, Salmah, Riyajani, Nur Maini, Zainab, okey, Rosmawati, okey, Abah Mokhtar, Kak Maria Marlia, Rashid Salbia, Wihan Alika, Simah Simpang dan Kak Salbia, Nur Mala, Kak Hafizah dan semua, insya-Allah. Silakan masuk. Waalaikumsalam, insya-Allah. Pagi ni kita nak bersama-sama sekejap. Okey, Haji Kamarudin Awang dari Singapura, masya-Allah. Kak Riyajani, silakan masuk, insya-Allah. Minta maaf pagi tadi tak dapat live untuk slot rawa sebab ada masalah teknikal sikit. Tapi tak apa, insya-Allah kita bersama-sama pagi ni sekejap untuk slot cantik bacaan solat dan praktikal solat, insya-Allah. Boleh semua? InsyaAllah kita bagi masa lebih kurang dalam seminit dua lagi sebelum kita nak mulakan. Selamat datang pada yang baru join. Waalaikumsalam pada bagi salam. Slot cantik bacaan solat dan praktikal solat. Okey, boleh semua? Dah ready semua? Terbaik, subhanallah, insya-Allah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, 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 subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Alhamdulillah. Okey, silakan masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kuching hadir terbaik. Okey, Abang Hatta Yunus. Okey, selamat datang pagi ni di dalam slot bengkel cantik bacaan solat dan praktikal solat. InsyaAllah kita nak sama-sama ulang kaji tentang solat. Okey, kita nak sama-sama nak ambil keberkatan majlis kita pada pagi ni, insya-Allah. Okey, boleh? Terima kasih pada yang dah share. Waalaikumsalam pada yang bagi salam. Mudah-mudahan berkat tuan-tuan puan-puan bersama pada pagi ni, mudah-mudahan ada perkara yang kita boleh berkongsi pada pagi ni, insya-Allah. Lagi-lagi bab berkaitan dengan solat. Terima kasih semua, insya-Allah. Jom sama-sama kita selawat tafrijah semua, insya-Allah, ya. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد kulli ma'lumin. Alhamdulillah, terbaik semua. Terima kasih pada yang dah share. Waalaikumsalam pada yang bagi salam. InsyaAllah jom sama-sama kita teruskan selawat tafrijah lagi sekali dan insyaAllah kita mulakan sama dalam slot bengkel cantik bacaan dan praktikal solat kita pada pagi ini, insyaAllah. Ready sama-sama? Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد
وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. Alhamdulillah, terbaik semua. Waalaikumsalam. Selamat datang, ahlan wa sahlan buat semua yang bersama-sama pada pagi ni dalam slot Bengkel Cantik bacaan dan praktikal solat, insya-Allah. Okey, sama-sama kita nak berkongsi ilmu, sama-sama kita nak ulang kaji. Saya pun belajar, sama-sama kita belajar. Jom kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Okey, alhamdulillah, pertama dan selamanya mari kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat bersama-sama pada pagi ini dalam slot Bengkel Cantik bacaan solat dan praktikal, insya-Allah ya. Salam duha Kak Siti Masutah. Okey, salam duha buat semua. Okey, apa khabar? Salam hujung minggu buat semua yang bersama-sama pada pagi ini. Saya doakan semoga semua berada dalam sihat wal afiat, insya-Allah. Okey, pagi ni kita punya slot sekejap saja, tak lama, jangan risau. Kita nak sama-sama kita nak ulang kaji tentang kita punya ilmu solat, okey, tentang kita punya kita nak upgrade solat kita, insya-Allah. Dan sebelum tu saya nak ucapkan tahniah, terima kasih dan terbaik buat tuan-tuan puan-puan yang tetap luangkan masa bersama-sama pada pagi ini. InsyaAllah berkat kita bersama pada pagi ini, mudah-mudahan kalau tak banyak kita dapat sikit ilmu berkenaan dengan solat, kerana ilmu berkenaan dengan solat ni adalah ilmu yang sentiasa kita kena upgrade, sentiasa kita kena sentiasa ulang kaji, insya-Allah ya. Okey, waalaikumsalam pada bagi salam yang saya nampak dalam komen yang sedang tengok, Kak Mas Ratu, Kak Maria Rahmat, okey, Kak Badriah, okey. Waalaikumsalam, Kak Fatimah Daud, Maznah Abdullah, Majindra Nur Zaimi, insya-Allah. Sebelum tu saya saya nak mohon minta maaf untuk pagi tadi tak dapat kita buat slot One Page Tajwid atas sedikit keletihan dan ada masalah teknikal bagi tadi, insya-Allah ya. Minta maaf banyak-banyak. Saya pun terlupa nak bagi tahu Ustazah Dini untuk cover pagi tadi. Maaf, sangat-sangat maafkan saya. Okey. Baik, untuk makluman kita punya slot pada pagi ini adalah sambungan dari kita punya slot untuk okey, Kak Haliza pun ada. Terbaik Kak Haliza, Kak Sally, Kak Zahra. Yang kita punya slot pagi ini iaitu slot sambungan dari edisi yang pertama bulan Ramadan itu. Sebab bulan Ramadan itu kita sempat masuk tentang rukun solat, kita sempat masuk tentang syarat wajib solat, betul? Okey, kita sempat masuk tentang beberapa rukun solat. Okey, rukun solat semuanya ada 13. Okey, rukun solat kesemuanya ada 13. Okey, bermula dari niat, kita menghadirkan niat dalam hati, kelintasan niat. Sebab
kita nak, apa tujuan utama, apa matlamat utama untuk kita niat ni? Supaya kita betul-betul khusyuk dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu iaitu fokus. Simple, okey. Jihad dalam bahasa Arab, kita faham jihad ni orang pergi berjuang, pergi ke medan perang. Jihad ni dalam bahasa Melayu sungguh-sungguh. Kan, simple, okey. Simple. Jadi kita nak menghadirkan khusyuk, fokus dalam solat, maka kita kena hadirkan niat. Kita kena hadirkan niat. Kita kena hadirkan niat. Okey, yang pertama rukun solat iaitu ni niat. Yang kedua iaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni dia rukun solat dalam kategori rukun qauli. Rukun qauli maknanya, qauli ni adalah kita kena pastikan kita membaca dalam keadaan telinga kita kena dengar. Allahu Akbar. Dia tak boleh kalau bisik-bisik macam tu. Allahu Akbar. Tak sah. Maksud rukun qauli ni adalah setiap huruf, setiap bunyi huruf, sifat huruf perlu didengar dengan sempurna, dengan tepat dalam telinga kita. Sekurang-kurangnya Allahu Akbar. Sekurang-kurangnya kalau salat berjemaah rapat-rapat, okey, yang sebetulnya sebab sekarang ni nombor baru kan, okey, dalam rumah kita solat jemaah rapat-rapat kan, okey, sekurang-kurangnya orang sebelah kita dengar. Tapi janganlah Allahu Akbar, okey. Kita ada sentuh sebelum ni macam mana nak sebut kalimah Allah dengan betul, okey. Jangan Allah, bukan Allah, okey, dengan betul jangan Allahu Akbar. Bar tak panjang, bar pendek Allahu Akbar. Kak dia idora, siri pertama dah terlepas, tak apa, jangan risau. Nanti kita akan upload, kita akan upload kita akan upload dalam YouTube. Dalam YouTube kita, channel YouTube kita, insya-Allah sekurang-kurangnya sependengaran kita, okey. Allah, okey. Praktikalnya adalah tangan kita perempuan sopan sikit. Allah, tangan menghadap ke kiblat Allah, okey. Tangan lelaki diangkat di antara bahu dan telinga. Allahu Akbar. Okey, perempuan diangkat setara para di bahu. Nak ceritakan agama Islam jaga kehormatan perempuan dalam solat tu pun Allah suruh sopan. Okey. Yang kedua, kita ulang kaji Okey, yang kedua iaitu takbiratul ihram. Okey, yang ketiga berdiri bagi orang yang mampu. Kita tak sempat nak cerita cara nak solat, nak duduk macam mana, solat baring macam mana. Itu slot kendian. Sebab hari ni kita nak fokus tentang kita nak lalu satu-satu tentang rukun. Okey, yang pertama apa tadi? Niat. Yang kedua takbir. Okey, ini rukun solat supaya kita nak ajarkan dekat anak-anak kita nak ajarkan dekat ahli keluarga kita Pada yang baru masuk, silakan masuk. Kak Fatimah B, Kak Rosma, okey, silakan Kak Hamidah Wagiman, okey, Nur Asma, waalaikumsalam. Okey, ini slot kita yang kedua iaitu bengkel cantik, praktikal dan bacaan solat. Okey. Okey, kita cerita tentang pertama niat. Okey, kita dalam topik rukun solat. Pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, okey, dan yang ketiga berdiri bagi yang mampu. Kalau yang tak mampu boleh duduk ataupun boleh baring. Tapi orang yang boleh berjalan, okey, orang yang boleh berjalan, dia tak boleh nak duduk dalam solat. Takbir tu dia kena berdiri. Okey. Okey. Dia kena takbir tu kena berdiri. Okey. Allahu Akbar. Sekurang-kurangnya telinga kita dengar. Dan kalau dia nak sujud, baru dia duduk atas kursi. Okey. Untuk orang yang boleh berjalan, dia makcik tak boleh lah nak duduk, nak sujud, duduk atas sujud, sakit kaki tak boleh apa semua kan. Dia kena takbir berdiri. Jadi bila nak sujud tu baru duduk atas kursi. Okey, itu untuk orang yang tak mampu untuk berdiri. Okey, berdiri dengan tegak, itu rukun yang ketiga. Okey, rukun yang ketiga terima kasih ada kawan-kawan kita yang tolong update, tolong jawabkan soalan dalam komen kalau ada yang saya tak sebut, kalau ada yang tanya dalam komen yang mana saya tak sempat jawab, terima kasih, tolong jawab. Okey, sebab apa kita nak kena ikut rukun ni? Sebab kita nak elakkan daripada was-was. Okey, siapa yang datangkan penyakit was-was ni? Iaitu syaitan. Okey, dari jin dan syaitan
min syarril waswasil khannas. Sebab tu ulama ajar kita sebelum kita solat kita baca surah An-Nas. Okey? Sebelum kita solat kita baca surah An-Nas. Ini bukan orang kata adat, bukan. Ilmu, setiap amalan kita dibuat dengan ilmu, dia jadi ibadah. Okey, boleh tulis kat dalam komen. Setiap amalan kita disertakan dengan ilmu boleh jadi ibadah. Walaupun adat, tetapi kalau kita ada ilmu, kita buat dengan ilmu, dia boleh jadi ibadah. Okey? Okey, sebelum kita solat, kita baca surah An-Nas. Okey, ini bukan wajib, tetapi dalam surah An-Nas ni dia ada kalimah ataupun ayat kita mohon perlindungan dari Allah, dari perlindungan daripada kejahatan, gangguan manusia dan bisikan was-was dari syaitan. Insya-Allah. Okey, balik. Okey, sambung. Okey, yang ketiga berdiri tegak. Kita ulang kaji balik. Yang pertama kita niat, yang kedua takbir, yang ketiga berdiri tegak, dan yang keempat membaca suratul Fatihah. Surah Al-Fatihah. Okey. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah pun kita dah masuk hari tu. Ni sekadar ulang kaji. Surah Al-Fatihah wajib mesti bacaan kita dah didengarkan oleh guru. Okey. Sepatutnya 30 juzuk. Sepatutnya sebab bacaan 30 juzuk Surah Al-Fatihah wajib disemak oleh guru bacaan Al-Fatihah kita. Siapa yang masuk kelas kita, kelas asas ke, kelas tajwid ke, kerja rumah pertama adalah hantar bacaan surah Fatihah. Ramai dah masuk kelas kita kan, asal ataupun tajwid kan. Okey. Surah Al-Fatihah wajib didengar dan disemak oleh guru. Okey. Kalau tak guru pun mesti disemak ataupun didengar oleh sesiapa yang sesiapa yang ada ilmu Al-Quran. Mungkin kita punya isteri kita boleh baca Quran dengan baik, kita semak dengan isteri kita. Mungkin suami kita boleh baca Al-Quran dengan baik, semak dengan suami kita. Okey. Okey, itu surah Al-Fatihah. Kita dah masuk sebelum ni, boleh tengok dekat dalam YouTube Family Mengaji Tenten. Kita ada beberapa slot. Okey. Dengan Syekh pun ada, dengan saya pun ada cara bacaan surah Fatihah dengan betul Okey, niat tu dalam hati waktu takbir je. Okey, niat tu lafaz niat sebelum solat. Usalli, okey, fardu zuhri rakaataini, okey, adaan lillahi taala. Dan niat qasad dalam hati ni sewaktu kita takbir. Okey. Okey, boleh insya-Allah. Okey. Baik. Okey. Seterusnya kita nak masuk hari ni insya-Allah. Kita tengok sampai setakat mana kita sempat. Okey, kita nak masuk untuk rukuk dalam solat. Okey, rukuk dalam solat. Okey. Okey, rukuk dalam solat ni sekurang-kurangnya okey. Rukuk ni kita kena bungkuk dua tangan kita kena letak di kepala lutut. Okey, lutut kita ni kita kena letak dengan tomak nina. Tomak nina ni makna kata dengan tenang. Okey, dengan tenang. Dia jangan mencuri dalam solat. Apa maksud mencuri dalam solat ni? Mencuri dalam solat ni makna kita laju-laju macam burung patuk air. Okey, tomak nina dalam keadaan kita rukuk, Allahu Akbar, tunggu sebentar. Sebab apa dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba apabila dia berwuduk, anggota wuduk tu air yang menitis daripada wuduknya akan menghapuskan dosa orang yang berwuduk. Dan orang yang solat apabila dia rukuk dan apabila dia sujud, dosanya akan gugur dari rukuk dan sujud tersebut. Jadi kita solat ni kalau kita faham betul-betul, masya-Allah, kita rasa seronok nak solat. Kita rasa seronok nak solat. Okey, sebab kita faham solat ni bila kita rukuk dosa kita akan gugur. Bila kita sujud dosa kita akan gugur. Okey, ada orang tanya, ustaz, takbir tu boleh panjang atau dua harakat saja? Okey, Allah. Okey, Allah tu dia mad asli dua harakat Allah. Okey, Allah dua harakat sebab dia dalam tu dia ada alif mausurah kat situ. Okey, bar tu jangan panjang. Yang penting bar jangan panjang. Okey, boleh. Okey, tentang dalam rukuk. Okey,
bila kita rukuk, mesti sekurang-kurangnya, dan bukan sekurang-kurangnya, mesti tangan kita ni kena pegang kepala lutut. Tangan kita ni genggam pegang kepala lutut, dan anggota berat dalam rukuk ni iaitu termasuk pergelangan tangan, kepala, kaki dan badan. Okey. Kalau anggota ni boleh bergerak lagi, okey, waktu kita rukuk tanpa berhenti, maka dia tak dikira sebagai tomak ninah. Tomak ninah ni makna kata berhenti seketika. Kan? Berhenti seketika. Okey, apa anggota berat dalam rukuk ni? Pertama iaitu pergelangan tangan, kaki, kepala dan badan. Kepala, badan, pergelangan tangan dengan kaki. Kan? Kalau lagu apa ni? Didi and Frey kan, kepala, bahu, lutut, kaki kan. Maklumlah orang ada anak kecil. Okey. 4 ni kalau masih bergerak waktu rukuk, makna kata kita belum tomak ninah. Okey, ini praktikal lah, ini dari praktikal 4 ni, kepala, bahu, tangan, lutut, kaki ni kalau masih bergerak sewaktu kita rukuk, maknanya kita belum betul-betul tomak ninah. Okey. Kita belum betul-betul tomak ninah. Saya nak tunjuk contoh tapi ruang tak banyak kat sini kan, sebab belakang saya ni sempit. Nak tunjuk contoh tak banyak ruang. Okey. Dan sebolehnya untuk siapa yang tak ada masalah sakit belakang, rukuk kena betul-betul dia kena L macam ni, 90 darjah. Kak Liza ada tulis 90 darjah. Terbaik Kak Liza, 90 darjah. Okey, jadi macam mana saya ni sakit belakang? Usaha cuba. Sebab dalam solat ni dia sebenarnya dia memperbetulkan dia apa ni untuk kesihatan kita juga. Okey. Bila sujud, mata kita pandang tempat sujud. Bila kita rukuk, mata kita pandang tempat sujud. Betul. Okey. Betul Okey, boleh? Okey. Insya-Allah. Okey, itu untuk rukuk. Okey. Okey, baik, insya-Allah. Okey, hang ke? Okey, boleh. Okey, rukun yang kelima iaitu rukuk. Okey, bila kita rukuk kita baca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Okey. Kita kena faham bacaan kita dalam solat ni, sebab bila kita faham bacaan kita dalam solat, kita nak hadirkan makna tu dalam hati kita, baru dia akan hadir khusyuk tu. Apa khusyuk? Khusyuk fokus. Okey. Apa maksudnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi? Maksudnya adalah subhana rabbiyal azim. Okey, maha suci Tuhan yang azim, agung. Okey, kalau azim ni maksudnya agung. Contoh kan, Kak Azimah. Azimah untuk perempuan, azim lelaki. Okey, azim ni maksudnya agung. Orang Arab dia kalau dia tengok orang tu kemas hebat, dia kan enta azim. Azim ni kemah. Okey, agung ni makna kata agung lah. Azim ni sifat Allah lah. Okey, Al-Azim dalam 99 nama Asmaul Husna kan. Azim, agung. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Okey, pastikan bunyi ha pedas dengan betul. Memang bukan rukun qauli, tapi kita nak bunyi yang betul. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Macam tu ya. Okey, maksudnya maha suci Tuhan yang maha agung, dan wa bihamdi dan segala pujian untuknya. Okey. Kita tak ada pilihan. Kita mesti kena faham apa yang kita baca. Maksudnya apa? Kita kena tahulah maksudnya, sekurang-kurangnya gitulah. Sebab apa? Sebab berpuluh-puluh tahun kita solat ni. Kan? Ada orang kata, ustaz susahlah makcik nak ingat bacaan dalam solat. Sebenarnya tak susah. Okey? Yang susahnya adalah bila kita salah susun cara fikir kita. Okey? Sebab kita ulang-ulang hari-hari, betul? Maksud subhana rabbil azimi wa bihamdi, segala maha suci Allah, Tuhan yang agung, dan segala pujian untuknya. Kita ulang-ulang dalam kelamaan. Bila kita baca tu, dia akan hadir maksud dalam hati. Kita rukuk, kita baca subhana rabbil azimi wa bihamdi, maha suci Tuhan yang agung dan segala pujian untuknya. Dia akan hadir benda tu. Dan waktu tu kita rukuk tu tak sempat nak fikir benda apa-apa, tak sempat nak fikir kunci hilang,
tak sempat nak fikir. Brush hari tu dah letak dekat tepi mesin basuh, tak ingat letak kat mana, tak sempat fikir benda lain. Sebab apa? Kita hadirkan maksud tu dalam hati kita. Okey, pedas subhana rabbiyal. Jangan ada orang baca subhana rabbiyal rabbi. Okey, pastikan rabbi. Okey, rabbi. Ba tu dia ada tasdid ataupun dia ada sabdu. Jangan longgar kat situ. Subhana rabbiyal azimi. Jangan rabbiyal azim. Pertama huruf ha pedas kena jaga. Subhana rabbiyal azim. Okey, rabbi. Yang kedua, ba tu kena pastikan ditekan. Rabbiyal azim. Huruf dha. Okey, huruf dha dia kena bunyi dengan betul. Kita tak nak bunyi huruf zai. Subhana rabbiyal azim. Zim, dengar tak bunyi laser? Itu huruf zai, tak nak. Kita nak tunjukkan huruf dha. Huruf dha ni hujung lidah dia berada di gigi atas dan bawah. Okey, Subhana rabbiyal rabbi. Ikut saya. Subhana rabbiyal azim. Okey, subhana rabbiyal azim. Okey, mi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Okey, dalam bacaan rukuk ni tak ada ha, semua ha pedas. Okey, maksudnya apa? Maha suci Allah yang Maha Agung dan segala pujiannya untuk Allah. Kita nak, kalau sebab itulah di luar solat, kita nak bawa sifat dalam solat ni di luar solat. Boleh tulis kat dalam komen. Nak bawa sifat dalam solat di luar solat. Sebab itulah di luar solat, maksud daripada perkataan rukuk ni, Maha suci Allah yang Tuhan Maha Agung dan segala pujian untuknya. Segala pujian untuknya maksudnya apa? Kalau di luar solat, kalau orang puji kita, kita kena kembalikan pujian tu kepada Allah. Itu yang kita nak bawa dalam di luar solat tu. Kalau orang puji kita kan, Ustaz Fidaus nampak handsome lah pagi ni kan. Okey, Ustaz Fidaus nampak handsome contoh, okey. Jadi kita kena kembalikan pujian kepada Allah. Hadza min fadli rabbi. Okey, semua ni kurniaan daripada Allah. Alhamdulillah. Okey. Orang yang cantik biasa dia akan nampak segalanya cantik. Ini semua kurniaan daripada Allah. Nampak? Kita kembalikan pujian kepada Allah. Jangan bila orang puji dia kembang semangkuk kan. Okey, sebab kita ni tak ada apa-apa. Kita ni mulia kat dunia ni sebab apa? Allah tutup aib kita. Kan? Kata ulama, andai dosa itu berbau busuk, tak ada seorang pun nak dekat dengan kita. Kan? Kalau andai kata Allah tu zalim dengan kita, okey, Allah zalim dengan kita, kalau kita buat dosa dah kena sambar petir dah. Tapi nak kita ingat Allah ni Maha Penyayang, Allah ni Maha Rahmat. Contoh ada semalam ke 2 hari lepas, ada kereta kena sambar petir. Okey, meninggal orang kena sambar petir tu kan. Kita sedekahkan Fatihah untuk meninggal tu. Okey, kena sambar petir. Kita kalau kita buat dosa, Allah kalau balas direct macam umat-umat terdahulu, rasanya kita tak hidup lama kat dunia ni. Okey, kita tak hidup lama kat dunia. Sebab itulah solat ni adalah kita kena hayati betul-betul. Solat ni kita betul-betul kita nak private dengan Allah. Bukan bermakna dalam solat je kita jumpa Allah. Maksudnya dalam solat ni kita nak betul-betul masa kita nak dating dengan Allah. Itulah bahasanya. Okey, boleh? Settle untuk rukuk, settle Tadi kita cerita pasal rukuk. Bila kita rukuk, maknanya kita nak bawa sifat dalam solat tu di luar solat. Maknanya dalam rukuk kita sama tarafkan kepala kita dengan kemaluan kita sama taraf. Maknanya kita patuh pada peraturan dunia, hukum alam, sunnatullah dan syariatullah. Okey. Seterusnya, untuk orang yang rukuk, orang yang nak rukuk dalam keadaan duduk, dia tak boleh rukuk. Okey. Rukuk dalam keadaan duduk, okey. Okey. Bila orang yang rukuk dalam keadaan duduk, okey, dia punya dahi dia mestilah bertentangan dengan lutut. Maknanya kata bila rukuk, Allahu Akbar.
Dia tunduk tu kan? Tunduk. Dahi dia ni, okey, dengan lutut mesti bertentangan. Okey. Okey, jangan lebih sangat. Dia lebih sangat, itu macam sujud untuk orang duduk. Okey. Untuk orang duduk, dahi ni dia mesti bertentangan dengan lutut. Okey, waalaikumsalam pada bagi salam. Silakan masuk pada Puru Join. Dia tertanya, ini program apa ni? Ini kita bengkel cantik dan praktikal solat. Okey, pada yang baru masuk silakan. Terima kasih juga pada yang dah share. Okey. Okey, untuk orang yang duduk rukuk, okey. Untuk orang duduk rukuk, okey, dahi dengan lutut dia kena dia kena selari macam tu. Jangan lebih sangat. Faham Nampak okey. Okey, boleh kat Siti Ambulan, okey. Sesekali kembang pun tak boleh ke Ustaz? Boleh, tak ada masalah kan. Sesekali nak puji diri, tak ada hal, boleh, okey je. Tapi kita puji tu syukurlah, syukur, masya-Allah, syukur kan. Contoh-contoh saya puji kan, hebat semua pagi ni kan. Semua bersama-sama dengan saya dalam bengkel cantik bacaan dan praktikal solat. Dah lah ikut bengkel cantik bacaan dan praktikal solat, silap-silap yang ikut program bersama dengan saya pagi ni mesti semua cantik-cantik. Okey. Okey, boleh? Okey, baik. Insya-Allah. Okey, itu untuk rukuk. Boleh? Rukuk yang kelima adalah rukuk. Pastikan, okey, boleh tulis kat dalam komen. Pastikan keluarga kita bila kita tanya rukun solat ni, pastikan semua orang boleh cerita satu persatu dalam keluarga kita. Kita tanya anak kita, rukun solat ada berapa? 13. Cerita satu persatu. Kalau tak boleh, tugas kita lah nak pastikan dia boleh. Kan? Tanya pada pasangan kita, cuba cerita rukun solat ada berapa. Ini bukan nak tanya tentang syarat sah solat, okey. Sunat solat, hay'ah, sunat aba'at, bukan. Rukun solat. Dalam keluarga kita, cuba kita tanya. Boleh tak jawab 1 sampai 13. Kalau tak boleh, jangan marah. Okey? Okey, kita peluk ahli keluarga kita, okey? Kita ajar dia. Okey, sebab ilmu ni, kita belajar ilmu ni, lagi kita belajar, lagi kita rasa kita tak ada apa-apa. Okey, boleh. Okey, selesai untuk rukuk. Clear? Praktikal dah. Falsafah dah. Cara bacaan dah. 3 dalam 1. Untung tuan-tuan dan puan, alhamdulillah. Okey. Saya pun masih belajar. Sama-sama kita belajar. Kalau saya ada kurang, bagi tahu ya. Okey. Okey, seterusnya. Yang keenam. Okey, yang keenam iaitu iktidal. Apa maksud iktidal? Iktidal ni adalah berdiri semula selepas rukuk. Itu maksudnya iktidal. Dan kena tumakninah. Okey, berdiri sekejap dengan tumakninah. Okey. Anggota iktidal ni, semua anggota kita adalah berat. Okey. Maksudnya anggota iktidal ni dia tak boleh gerak, gerak banyak. Bila kita bangun pada rukuk, Allah tu ingat setiap kali kita takbir angkat tangan Allah. Tangan mesti kena menghadap ke kiblat. Okey. Macam tadi ada tulis perempuan ni kena kepit sikit. Yes, okey. Sebab perempuan diajar sopan bukan di luar solat. Dalam solat pun perempuan diajar sopan. Subhanallah, indahnya hidup, indahnya Islam Okey. Allah. Tangan kita mesti menghadap kiblat Okey. Bila kita iktidal, dalam iktidal ni kena hati-hati. Kena hati-hati, dan antara perkara yang sebab dalam solat, kalau 3 kali pergerakan besar, anggota berat kita kalau bergerak, dikuatiri solat kita tidak sah. Okey. Okey, bila kita iktidal, kita bangun, sami Allahu liman hamidah. Tangan tu jangan bergerak-gerak, jangan berhayun. Okey. Tangan tu jangan bergerak. Sami Allahu liman hamidah. 3 kali berhayun, jangan. Sami Allahu liman hamidah. Cukup sekali kita letak je. Okey. Sebab kadang-kadang tak sedar. Okey. Okey, bila kita baca sami' ni maksudnya adalah dengar. Okey. Sami Allahu liman hamidah. Okey. Itu untuk bacaan. Dan panjangnya adalah Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Maksudnya Rabbana lakal hamd. Okey. Wahai Tuhan kami, bagi kami segala pujian untuk Tuhan kami. Okey. Okey, bila kita iktidal, okey, bila kita iktidal, bila kita iktidal, kita sedang
kita sedang bersaksikan bahawa sami' ni maksudnya mendengar. Sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar. Dan Rabbana lakal hamd. Dan wahai Tuhan yang segala puji untuknya. Okey, boleh? Okey. Dengar sambil kerja Kak Maria. Tak apa, insya-Allah. Sekejap je, tak lama kita punya slot ni. Sekejap je, insya-Allah. Okey, tangan jangan entak-entak. Tangan kena entak-entak je. Kak Nora Mahmud tangan jangan merewang, orang kata. Tangan tu jangan merewang. Okey. Ingat kata ulama, kalau kita nak betulkan hidup kita, kita kena betulkan solat kita. Okey. Kita nak bawa sifat dalam solat di luar solat. Okey. Kita nak bawa sifat dalam solat di luar solat. Okey. Bila kita iktidal, syarat iktidal ni ada 3. 3 syarat iktidal. Okey, pertama, kita berhenti sebentar dan mengucap tasbih iktidal. Okey. Yang kedua, tidak berada dalam keadaan qasad. Qasad ni maksudnya tujuan dia selain dari bangun dari rukuk. Itulah yang kita kena khusyuk dalam solat. Okey. Yang ketiganya, jangan terlampau lama sangat berdiri dalam iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Lama tercegat macam tu, macam orang kawat. Kan? Sebab takut nanti kita sempat terfikir benda lain. Okey, itu syarat 3 dalam iktidal. Okey, iktidal ni simple. Terjatuh pula cawan. Okey. Tapi mungkin nak suruh saya minum kot. Jemput minum tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, minum air som je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, baik. Okey, itu untuk iktidal. Okey. Ustaz, kalau takbir tu cium tangan boleh ke? Takbir kalau cium tangan. Ada ke orang takbir cium tangan? Okey. Takbir cium tangan tak ada, saya tak pernah dengar lah. Pelik juga takbir cium tangan. Okey, selesai untuk iktidal. Jelas? Kalau jelas, tekan bertela sikit. Tekan bertela. Okey, seterusnya kita nak masuk untuk sujud. Hari ni mungkin tak tahu sempat ke tak kita nak selesaikan sampai salam. Tapi sekurang-kurangnya saya rasa macam tak sempat kita nak selesaikan sampai salam. Tapi paling tak ada, kita sempatlah masuk. Sebab saya rasa kita perlukan lagi satu slot lagi. Mungkin minggu depan hari Sabtu, kita perlukan lagi satu slot. Okey, insya-Allah. Okey, haus wihatan. Okey, sujud. Sujud, bila kita sujud, okey, Kak Ibu Kamaria, Ustaz doakan anak saya operate hari ni. Semoga dimudahkan Ibu Kamaria, kasih ibu sampai ke syurga. Ada yang puasa, minta maaf ya pada yang puasa saya minum tadi. Okey. Sujud. Ada 7 anggota sujud yang wajib. Okey. Yang wajib untuk kita kena tekankan. Ada soalan. Kak Leha Syaidullah. Okey, soalannya. Okey. Ustaz, bila setiap kali kita solat, apa perlu kita ingat untuk dapatkan khusyuk? Sebab selalu terkeluar ring. Sekurang-kurang kita kena ingat maksud bacaan solat kita. Okey. Sekurang-kurang kita kena ingat maksud bacaan solat kita. Okey. Ustaz, ada ustaz lain ajar bacaan tambahan dalam tasbih iktidal? Ada, bacaan panjang. Okey. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Okey, bacaan panjang. Rabbana lakal hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Itu bacaan panjang dalam solat. Benda ni memang ada dalam peristiwa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu solat, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam solat. Okey. Di dalam solat Nabi dengar ada sahabat baca, okey, Sami Allahu liman hamidah. Nabi dengar ada sahabat baca, Rabbana lakal hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Lepas solat Nabi tanya kepada para sahabat, sesungguhnya aku telah dengar ada yang baca tambahan dalam iktidal tadi. Siapa yang baca? Lepas tu ada seorang sahabat yang mengaku. Okey, maka Nabi jawab,
sesungguhnya 70 malaikat berebut-rebut mencatat amalan bacaan yang telah kau baca tadi tu. Okey, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Cuma tak ada dalam kitab yang saya pernah baca ni. Sebab benda ni pun saya pernah belajar. Nanti saya cari balik doa tu, ingatkan saya untuk saya post balik. Itu bacaan tambahan. Okey. Dalam peristiwa ni Nabi kata ada 70 malaikat yang berebut-rebut untuk catat bacaan tadi. Okey, saya ulang balik. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Okey, itu dia punya ni Okey, baik. Okey, sebab hari ni kita nak pakai rukun dulu. Itu tambahan. InsyaAllah kalau sempat kita akan cerita ya. Okey, bab sujud tadi. Okey. Bab sujud tadi Okey. Bila sujud 7 anggota sujud kena pastikan sentuh di lantai ataupun tempat sujud. Okey. Pertama, dahi. Yang kedua, tapak tangan. Dahi 1, tapak tangan 2, kanan kiri. Okey. 3 dah. Lepas tu lutut. Lutut kanan dan lutut kiri. 5. Okey. Dan yang seterusnya iaitu 2 perut jari kaki. Jari kaki kita, macam mana saya nak tunjuk jari kaki saya? Okey. Jari kaki kita ni dia melentik sikit lah. Dia melentik sikit bagi orang yang sihat. Okey. Dia melentik sikit. Mana kata kan takkan saya nak tunjuk jari kaki saya susah juga. Dia melentik sikit bagi orang yang tak ada masalah kaki. Okey. Usaha untuk bagi melentik sebenarnya dalam kajian sains, bila kaki kita dilentikkan macam tu, sebenarnya bagus untuk saraf kita. Okey, bagus untuk saraf kita. Sebab kita solat ni sebenarnya untuk kesihatan. Untuk kesihatan kita juga. Okey. Okey. 7 anggota yang kita kena jaga dalam sujud kita. Okey. Iaitu bila dahi, tapak tangan, okey, lutut dan kita punya perut jari kaki. Okey, perut jari kaki. Ada orang tanya, Ustaz, iktidal boleh sebut sami Allahu liman hamidah je boleh tak? Rabbana lakal hamd. Boleh, itu yang pendek, tak ada masalah ya. Kalau panjang Rabbana lakal hamd. Okey, dia panjang mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma bainahuma wa mil ma si'ta min syai'in ba'd. Itu panjang. Cukup kita sebut Rabbana lakal hamd. Okey. Okey, boleh. Sebab tu saya tak nak masuk yang detail. Takut nanti tak sempat. Kita nak lalu rukun solat dulu. Bagi kita lalu rukun solat dulu. Sebab kalau sempat mungkin kita boleh masuk untuk sunat dalam solat. Sunat hay'ah dan sunat ab'ad. Kan? Pernah dengar tak? Sunat hay'ah dan sunat ab'ad. Okey. Sunat yang kalau tinggal kena sujud sahwi. Kalau tinggal tak perlu sujud sahwi. Okey. Okey, baik. Okey, bab sujud. Saya rasa hari ni mungkin kita berhenti setakat sujud je. Okey, sebab lepas ni kita nak bagi ruang kepada Ustaz Ilyas untuk slot One Piece with Tajwid. Tuan-tuan puan-puan pun nak rehat juga sebentar. Okey. Bila kita sujud, 7 anggota ni kena pastikan sentuh di lantai. Okey, sentuh di lantai dan mata kita tengok hidung kita. Bila kita sujud, okey, mata kita tengok hidung kita. Okey. Banyak soalan ni. Okey, mana saya tak sempat jawab, kawan-kawan tolong jawab dalam komen ni. Okey. Mata kita tengok sujud kita. Kalau kita 7 anggota ni, bila kita contoh macam perut jari kaki kita kalau tak boleh nak melentik. Ini soalan famous. Ustaz, macam mana kalau tak boleh melentik tu kan? Ya, saya tahu kening boleh melentik kan. Contoh. Okey. Macam mana nak melentik ni? Okey. Kalau orang yang tak mampu, cukup sekadar dia usaha setakat yang mampu. Okey. Okey. Cukup sekadar dia usaha setakat dia yang mampu. Kalau kalau dia tak mampu, buat setakat dia mampu je. Okey. Dan soalan, Ustaz, kalau kita solat duduk macam mana? Okey, baik. Ni saya nak cerita. Soalan Kak Kotiti kejap lagi saya jawab. Okey. Kalau kita rukuk tadi, okey, kepala kita kena setara dengan lutut. Kalau duduk kan? Okey, Allahu Akbar. Okey, kepala kita kena setara dengan lutut. Untuk sujud,
kita kena lebihkan sikit pada lutut. Mana kata kita rukuk kita turun semampu yang boleh. Kalau sujud dalam duduk. Sebab orang tak mampu, ada masalah kesihatan, turun setakat yang paling bawah. Turun paling bawah dah buat. Kan? Tak boleh nak turun bawah sangat, Ustaz. Saya punya posh bag besar. Posh bag. Minta maaf ni. Jangan seri sangat. Turun setakat yang boleh. Turun sampai setakat yang boleh. Sebab kita nak, bila kita sujud ni, kita merendahkan kemuliaan kita, iaitu akal kita. Kita meninggikan kehinaan kita, iaitu kemaluan kita. Okey, soalan Kak Kotiti. Ustaz, tahiyat awal terbaca pada rakaat pertama, perlu dibaca lagi tak pada rakaat kedua, ataupun memadai dengan buat sujud sahwi? Kalau kita tersilap, yang mana kita tak buat lagi rukun tu, tetap kena buat juga. Dan sujud sahwi tu untuk kita mohon ampun pada Allah. Okey, subhanaman la yanamu wa la yashfu. Okey, Allah tidak pernah tidur dan lupa. Okey, contoh kita macam kita ikut imam masbuk, rakaat kita imam dah rukuk rakaat kedua, kita masuk rakaat yang pertama dan kita kena ikut imam baca doa kunut, dan lepas imam bagi salam, kita bangkit, kita sambung rakaat kedua, kita kena baca doa kunut juga. Okey, kita kena baca doa kunut juga, insya-Allah ya. Boleh? Hari ni kita sampai setakat sujud sahaja. Insya-Allah minggu depan kita sambung lagi ya. Okey, boleh clear kat sini. Ustaz, macam mana kalau ada orang tu badan dia banyak angin, asyik kentut je, dah berkali-kali ambil wuduk tapi terkentut juga, macam mana? Okey, ini dia punya kes lain kan, kes lain. Sebab kalau orang yang kencing tak tos, ataupun orang yang ada darah penyakit, dia ada kaedah ambil wuduk dia kan. Okey, kalau dulu kita tengok ada pakcik-pakcik lepas azan baru nak ambil wuduk, adalah sebab tu kan. Contoh macam orang kencing tak tos kan, dia dah betul-betul kalau itu penyakit dia kena ambil wuduk, dia ada cara kaedah dia. Lepas solat, lepas azan dia ambil wuduk, dan lepas tu dia tak fikirlah. Dan wuduk dia hanya boleh digunakan untuk satu waktu ataupun satu solat sunat je. Lepas tu dia kena ambil balik. Ataupun orang yang ada darah penyakit. Okay. Tapi untuk orang yang kentut berkali-kali ambil wuduk masih juga kentut, kena buat rawatan lah tu. Dia kena buat rawatan tu, angin. Sebab angin ni kalau perawat ada kata angin ni jin juga kadang-kadang kan. Hai mambang angin mambang kan. Okey, boleh. InsyaAllah hari ni kita sampai sujud je tuan-tuan puan-puan sebab lepas ni ada slot dengan Ustaz Elias pukul 10.10. Okey, saya cuba untuk lentik, tapi setakat mana mampu buat yang paling terbaik, insya-Allah. Okey, subhanallah. Okey, boleh. Sujud boleh hindarkan daripada penyakit lupa, kebab kata Kak Imah Yaakob. Okey, ini betul. Bila kita sujud sebenarnya kalau sainnya panjang lah, darah tu turun dekat kepala, bagai apa semua, nak cerita panjang bab sain. Tapi sebenarnya dia buatkan, kalau orang sakit kepala, okey, ini dari segi kesihatan, orang sakit kepala migrain, banyakkan sujud. Okey, banyakkan sujud, insya-Allah ya. Okey. Dan Kak Badriah, terima kasih kongsi. Okey, untuk orang yang kencing tak tos, kena amalkan berdehem lepas kencing tu lah. Okey, ini tambahan lah. Okey, berdehem supaya kita nak pastikan lawas. Okey, baik. Okey, kita kena tos, betul. Kita kena tos lah, betul. Okey, kita kena tos Tadi saya sebut tentang angin. Okey, baik. Baca untuk sujud. Okey, subhana rabbi. Okey, subhana rabbiyal azimi wa okey, subhana rabbiyal a'la. Minta maaf. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Okey, maha suci Tuhan yang maha tinggi. A'la ni maksud tinggi, maha tinggi. Azim, maha agung. A'la, maha tinggi. Okey, subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Okey, kita baca sabbihisma rabbikal a'la. Okey, subhana
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi dan wa bihamdi, segala puji baginya. Okey, penyakit daimul hadas, betul, daimul hadas. Okey, penyakit daimul hadas ni dia banyak kaitan solat, umrah, dia panjang dah kita tuan-tuan puan. Hari ni kita nak lalu rukun solat je. Okey, insya-Allah cukup sekadar itu saja. Minggu depan kita akan sambung untuk kita punya slot ni, lagi satu slot, insya-Allah saya rasa cukup. Terima kasih pada yang bersama pada pagi ini, dan terima kasih juga ada yang menaja program kita pada pagi ini, dan ada yang nak taja lagi, nanti saya akan bagi link nanti. Minta maaf, yang baik datang pada Allah, yang kurang lemah datang pada kelemahan saya. Minggu depan kita sambung lagi satu sesi untuk kita punya slot ni. Hari ni syukur kita dah sampai sujud. InsyaAllah minggu depan kita sampai seterus sampai salam. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan semoga Allah rahmati kita, Allah terima solat kita. Jom kita doa sama-sama insya-Allah. Lepas ni bersama dengan Ustaz Ilyas pukul 10.10 10 sama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa dzurriyyatina Rabbana taqabbal du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Insya-Allah terima kasih semua atas komen. Mudah-mudahan semoga dapat sesuatu hari ini. Okey. Kita jumpa hari Sabtu depan. Esok pagi pukul 9 pagi iaitu program bacaan dan tadabbur surah juzuk 30 selepas surah Duha. Esok pagi kita jumpa insya-Allah. Lepas ni bersama dengan Ustaz Ilyas, jangan lupa pukul 10 pagi. Insya-Allah mudah-mudahan. Saya tahu saya ambil rakaat paling sikit, selepas tu sujud sahwi. Betul, ada pendapat tu juga. Okey. Terima kasih Kak Shima. Okey, kalau kita tak berapa sihat tapi masih mampu solat macam biasa, boleh tak kita solat sunat dengan duduk? Boleh, pahala separuh. Okey. Mungkin tak larat, letih kan? Insya-Allah. Okey, itu saja. Insya-Allah bersama dengan Ustaz Ilyas jumpa kejap lagi pukul 10 pagi. 10 pagi untuk One Page with Tajwid, dan tengah hari nanti kita ada slot bacaan hadis. Petang nanti kita ada slot bacaan masurat. Okey, Sabtu Ahad kita buat masurat, Isnin sampai Jumaat kita buat slot kebal, dan malam nanti kita jumpa slot Samuka 10 awal 10 akhir insya-Allah. Pada yang siapa nak masuk kelas asal ataupun tajwid, ataupun siapa yang nak sama-sama untuk nak dapatkan nak dapatkan Quran wakat tidak, boleh bagi tahu Okey, baik, terima kasih Puan Zainab. Betul, itu yang panjang Rabbana lakal hamdan katsiran tayyiban mubarakan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Itu panjang punya. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.